Okey, kenapa awak perlu tahu nak cari determinant? Sebabnya menggunakan determinant, kita boleh gunakan Cramer rule untuk selesaikan system of linear equation. Minggu lepas kita dah tengok macam mana nak selesaikan system of linear equation menggunakan augmented matrix. Tapi ada pelajar yang macam rasa susahnya nak tukar row, nak tukar kolom, nak tambah lagi. So, alternatif kepada augmented matrix, kita juga boleh selesaikan system of linear equation menggunakan Cramer rule. Okay? Now, having understood the calculation of determinant, we may use Cramer rule in order to find solution of the system. So, ada lagi theorem. Okay, so macam mana nak tukar? Katakan kita ada matrix A, n by n invertible matrix. Then the solution to system AX equal to B is given by this. Okay, di mana AJ boleh diperolehi dengan menggantikan kolom A dengan kolom B. Okay, so kita tengok Cramer rule ni. Solution untuk Cramer rule menggunakan contoh. Contoh ni. Okay, jadi kalau sebelum ni, apa yang kita buat adalah kita tukarkan the system of linear equation to the matrix. Kan? So, 1, 2, negatif 1, negatif 2, 1, 1. Okay, yang ni kita panggil augmented matrix. Okay, jadi hari ni kita akan tengok macam mana nak gunakan Cramer rule untuk dapatkan nilai bagi X1, X2 dan X3. Disebabkan matrix 3 by 3, so kita dapat 3 je lah. X1, X2 and X3. Okay, jadi kalau kita tengok semula contoh, terdapat yang ni kan. Okay, jadi kalau kita tukarkan kepada matrix AX equal to B. So, matrix A kita adalah negatif 2, 3, negatif 1, 1, 2, negatif 1, negatif 2, 1, 1. Dan X kita adalah X1, X2 and X3. Dan matrix B kita adalah 1, 4 dan negatif 3. Okey, jadi pertama sekali awak kena cari apakah nilai bagi determinant A. Ingat lagi macam mana nak cari determinant A. Jadi let's say lah kita guna the first row. So the first row adalah negatif 2. So 2, negatif 1, 1, 1. Kemudian tolak 3. 1, negatif 1, negatif 2, 1. Okey, so tolak 1, 1, 2, negatif 2, 1. Dan awak akan dapat nilai bagi determinant A. Next. Okey, dah dapat determinant A. So, kita kena cari A1. A1 maksudnya, matrix A1 adalah apabila kita gantikan matrix B dengan kolom yang pertama. So, kolom yang pertama ni, ini, kita gantikan dengan matrix B. So, akan dapat 1, 4, 3. 3, 2, 1, negatif 1, negatif 1, 1. A2, kita gantikan kolom yang kedua dengan B. So, 1, 4, negatif 3, negatif 1, 1. Dan A3, okey, kita gantikan kolom yang ketiga dengan B. 1, 4, negatif 3. Okey, dah gantikan apa nak buat. Okey, next. Awak kena dapatkan determinant untuk A1. So, carilah determinant untuk A1 sama dengan determinant untuk A2. Macam biasalah kan awak buat 1, 2, negatif 1, 1, 1, tolak 3,
4, 3, negatif 1, 1, tolak 1, 4, 2, 3, 1. Nampak tak dia dah jadi lain dah dengan determinant A. Okey, jadi awak pun cari nilai untuk determinant A dapat berapa. Saya tak akan bagi ni, saya nak suruh awak buat sendiri. Kemudian cari pula untuk A3. A2, A3. Okey, dah dapat nilai untuk determinant A. Katakan determinant A ni awak dapat nilainya adalah sebagai P. Determinant A1 awak dapat nilainya Q. Determinant A2 dapat nilainya R. Dan determinant A3 katakan dapat S. Jadi, okey, berdasarkan Cramer Rule, kita boleh dapat nilai X1 dengan determinant A1 bahagikan dengan determinant A. Okey, maksudnya untuk nilai X1, kita boleh selesaikan dengan determinant A1 bahagikan dengan determinant A. Determinant A1, kita dah kira ni kan, dapat satu nilai kat sini. Katakan Q dia tadi, bahagikan dengan P. X2, determinant A2 bahagikan dengan determinant A. Dapat nilai X2 dan nilai X3 adalah determinant A3 bahagikan dengan determinant A. Okey, jadi saya nak awak selesaikan dahulu and then give your comment to the section. Okey, bagikan nilai. X1 awak dapat berapa? X2 dapat berapa dan nilai X3 awak dapat berapa? Okey. Nanti saya akan berilah full solution apabila ramai pelajar dah komen. Okey, thank you.